Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang dihormati dan dimuliakan al-Fadhil al-Qudusi, kepada ustaz-ustaz, sahabat muslimin muslimah rahimahumullah. Dan sebelum dilanjutkan lagi, saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Saya terlambat lagi. 12 Syawal. Tapi memang tak terlambat pun masyarakat kita ni, sebab dia sebulan. Ayahnya sebulan, puasa dia sebulan. Asal ada lagi Syawal, maka bolehlah puasa. Tapi dalam celah-celah itu jangan lupa lah, Nabi pesan kita, dan sambunglah dengan puasa Syawal 6 hari itu. Jadi pasalnya tuan-tuan ada yang dah raya lah, ada yang dah raya, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Dia kata kamu membilang nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kepada kamu, nescaya kamu tak mampu membilang nikmat Allah itu. Nikmat yang paling utama sekali, nikmat mengenal Allah itu. Kita tahu siapa Allah itu, untungnya kita. Yang keduanya kesihatan. Mana kata kita sehat, mana kata kalau sakit sikit-sikit tu okey lagi tu. Mana kata sehat, kita bolehlah melakukan amal ibadat itu dalam keadaan yang sempurna. Dan nikmat mengenal Allah itu hanya Allah pilih dan Allah anugerahkan kepada orang-orang mukmin saja. Orang-orang yang bukan non-muslim ni tak kenal lah Allah ni. Itu sebabnya sekarang ni mutakhir ini ada fenomena yang sedang berlaku, di mana orang ingin, orang-orang non-muslim ni dah nak cari dah jalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala ni. Dah semuanya nak faham akan Islam ini. Jadi kita ni kena bersiap sedia lah dengan ilmu sikit-sikit, agar bila ditanya nanti soalan-soalan cukup emas tu, gagal kita. Sebab apa? All this while, apa yang mereka perolehi adalah misconception, salah menerima tu. Kalau ditanya kita apa itu hudud, yang dia duduk dengar hudud aja, potong tangan. Kita tanya dia balik, what do you understand about hudud? Dia kata hudud ni mesti potong tangan. Sebab apa? Yang bagi cerita tentang hudud potong tangan ni orang siapa? Orang Islam ni lah. Yang pokok tinggi-tinggi tu. Orang macam kita tak cakap pun tak masuk tinggi. Dia pun cakap sikit masuk tinggi. Itu sebabnya apa yang berlaku ni sekarang, tuan-tuan muslimin muslimat tu, daripada bulan Ramadan itu, dan bulan Rajab, Syaban, Ramadan, bawalah kepada Syawal ini, banyaklah ujian yang Allah turunkan, musibah Allah turunkan, khususnya di bumi Malaysia yang tercinta ini. Kita tengok dengan hilangnya pesawat 370 nya, lepas itu MH17 nya dibom pula. Itu berlaku di peringkat negara, di peringkat negeri ini kacau bilau. Kita pun nak lemah, nak risau lah. Itu yang berlaku. Apa yang Allah nak tunjuk kepada kita ni tuan-tuan, tengok kesempatan yang sedang diambil oleh pucuk pimpinan negara, yang mana sekarang ni menonjol sokongan terhadap mereka. Perdana Menteri dia duduk sampai lepak dekat Ukraine. Menteri Dalam Negeri pergi IGP pergi. What are they doing there? Tak ada apa pun. Dia kan ada sedia usahanya nanti malam hantar dia pergi. Sebab apa? Nak tunjuk kepada rakyat, ni betul-betul nak bawa ni mayat ni, mayat tu balik. Tu
Yang sibuk-sibuk nak bawa balik mayat tu apa hal? Nak tanam je di sana. Di situ tempat matinya kita. Kejadian kita asalnya di situ. Sampai sekarang mulai tak faham. Tanah kejadian asal kita tu di sana sebenarnya. Kan kita dah baca kitab Baru Mazi dulu. Tuan-tuan dah baca. Allah arah malaikat Israel ni pergi ambil tanah di 7 lapisan bumi ni. 7 batalan bumi ni Jibril pergi ambil dan seluruh alam ini Israel dia pergi ambil sikit. Maka tu daripada situ. Itu sebab Nabi dah kata, Nabi sendiri kata, aku, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kami dijadikan daripada asal tanah sini. Nanti dia duduk dekat kanan. Tapi tak apa, nak berbalik tak apa. Terus keluar. Berbalik je lah. Kalau saya tak kisah mana-mana pun. Pasal apa mati di Mekah tak mau pesan kat anak cucu? Kalau bapa mati, tok mati kat Mekah berbalik lah. Pasal tak mau pula. Itu sebab apa tanah baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, memanglah mati di Mekah dan Madinah itu pilihan yang baik. Itu sebab salah satu daripada non-muslim dia tanya, kenapa kami ini tak boleh pergi Mekah dan Madinah? Kenapa kami tak boleh? Why? Dia tanya. Ni mukadimah ni kita nak bincang waktu sikit. Sebab apa? Ada pertanyaan-pertanyaan itulah saya dah ditanya beberapa soalan tentang orang Cina sekarang ni. Cina ni dia tak, manusia ni dah ulama kita dah cakap, dah sampai certain year, sampai certain age, dalam dirinya dia rasa kosong, dia nak cari, dia nak isi balik dalam ni. Memang Allah dah kata dan manusia ni dicipta dalam keadaan yang baik. Sebab manusia ni daripada syurga, baik tempat kejadian dia. Jadi mesti dalam ni pun baik. Yang mula-mula jadi tak baik itu sebab apa? Dia didorong oleh ahli keluarga dia. Ahli keluarga kita untung. Itu nikmat Allah tu. Memang kita nak hitung, tak boleh hitung. Salah satu nikmat yang ada pada diri kita tengok. Kelipan mata kita ni tak pernah kontradik. Salah satu dah dua-dua sekali. Itu nikmat dia. Kita tidur pun tak pernah tidur sebelah mata. Kita sebelah lagi relax. Dua-dua sekali nak tidur. Itu nikmat yang Allah bagi. Kita makan ni sentiasa rasa kenyang. Kenyang. Itu rezeki yang nampak dan rezeki yang tak nampak. Rezeki yang nampak tu apa? Nasi yang kita telan tu nampak. Kenyangnya kita tak tahu daripada mana kenyang. Berkatnya daripada mana? Tu kita nampak tu berkat kita makan. Siapa juga duit dan harta. Belum tentu lagi harta yang banyak itu ada keberkatannya. Tapi yang sedikit itu kadang-kadang ada keberkatan. Itu sebab Nabi kata apa? Kita makan nasi itu bukan yang selembut itu yang dia bagi berkat. Sebutir itu saja yang bagi berkat. Itu dalam banyak-banyak kan. Jadi bangsa asing ni, khususnya Cina sekarang ni, Cina ni banyak tanya kita tentang, dia tanya apa? Kamu kata orang Islam kata kami ni menyembah kat kong. Yang kamu duduk sembah Kaabah tu bukan kat kong, bukan batu kamu sembah. Itu dia tanya kita tu. Memang kita sembah Kaabah. Kaabah tu ada satu mercu tanda bahawasanya itulah kiblat kita. Semua orang Islam akan menghadap situ. Kita bukan menyembah dia, kita menyembah Tuhan yang cipta dia. Tu. Jadi kita pun boleh tanya dia yang sembah tokong tu. Tokong tu boleh bagi manfaat kepada kau kan? Kalau rumah tu terbakar, tokong tu dia dalam rumah, ada ke dia nak lari keluar tokong tu? Tak boleh, kita juga kena angkat tokong tu. Dia kenapa kita sembah dia? Tu. Dia tanya kita, dia sembah-sembah, percaya ke Tuhan itu ada? Dia kata, kami nampak Tuhan kami depan mata. Kamu tak nampak. Kamu tahu Tuhan kamu kat mana? Kamu tahu Tuhan kamu ada? Kita ada. Mata ada. Kita semua dia rasa ni angin yang bertiup ni kena wajah dia. Angin yang tak nampak. Makhluk Allah yang tak nampak tu angin tu. Angin tu ada. Ada tak angin? Ada. Kalau angin yang kau tak nampak, angin yang hebat ni bagi kau sejuk pun kau tak boleh nampak. Tuhan yang cipta angin ni lagi lah kau tak boleh nampak. Lagi hebat daripada angin. Memang kau tak nampak pun. Tu dia pening. Habis dia betul. Tu. Dia tanya kita pasal apa orang Islam tak pakai bagi. Banyak sangat tanya.
Soalan-soalan yang general. Kadang-kadang bukan nak merangkak. Bukan nak merangkak. Soalan yang dia nak tahu. Kenapa masyarakat dia makan babi? Mereka makan babi. Dia kata orang Cina sebab makan babi umur dia panjang. Umur ni tuan-tuan, kita nak mati ni bukan sebab kita sakit, kita mati dah. Kita mati ni sebab apa? Umur kita dah habis dah. Tempoh tu dah habis. Allah dah tentu dari Lauh Mahfuz itu sekian-sekian manusia, sekian-sekian ini, umur dia, umur 70, mati dia. Umur 50, mati dia. Sebab apa? Sebab umur ketika tu Allah bagi had dia di situ je. Macam saya kata dah, Allah kata nombor 3 mati. Nombor 3 mati. Sakit pun mati, tak sakit pun mati. Bukan disebabkan alasan sakit dia tu, mati lemah. Memang dia, tempoh dia dah habis. Itu sebab dalam apa yang Allah cipta dalam dunia ni, semuanya habis. Semuanya tidak kekal. Sebab apa Allah buat dia tidak kekal? Kalau kekal, dia akan menjadi satu lambang untuk manusia ni. Manusia ni akur. Contoh yang mana ada sekarang, dia ingat dia akan kekal sampai mati. Itu duk sembah, duk puja je. Kita sepatutnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab apa yang kita dalam solat kita itu. Solat ini tuan-tuan ada hikmah, ada 10 hikmah. Kenapa kita mendirikan solat itu? Bukan sekadar kewajipan kita. Dia bukanlah salah satu daripada kerukunan dalam Islam tu. Solat kita kena solat. Memang kita kena solat. Apa hikmah di sebalik solat tu? Why Allah suruh kita solat di dalam itu? Dia ada 10 perkara. Satu, ketika mana kita solatlah kita akan membesarkan Allah itu, kalimah Allah, dengan menyebut Allahu Akbar. Tak boleh sebut apa-apa bahasa lagi. Kita tak boleh nak sebut oh my God, tak boleh. Yang Jawa pula Allah Maha Gede, tak boleh. Mesti seluruh dunia, seluruh umat Islam, seluruh dunia ni kena sebut Allahu Akbar. Dia pelat ke dia tak pelat ke, dia kena sebut. Nak takbiratul ikram, Allahu Akbar. Takbir intiqalat, Allahu Akbar. Tak boleh sebut macam-macam. Hanya dalam solat kita nak membesarkan Allah pun. Tu. Manakala orang yang tak solat, bila dia nak besar Allah? Adakah dia jalan di taman-taman dia akan sebut nama Allah? Tak juga. Hanya orang mukmin yang Allah pilih jadi orang yang beriman itu, yang sentiasa mendirikan, yang patuh kepada perintah Allah itu, akan menyebut kalimah Allah, membesarkan kalimah Allah. Yang keduanya, apa ada dalam solat itu? Dalam solat itu kita minta hidayah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah, petunjuk ni, ini yang menjadi satu perbahasan. Orang-orang non-Muslim ni dia kata, dalam ayat mengatakan Nabi Muhammad ni, Allah kata apa? Nabi Muhammad, kamu adalah on the right track, on the right path. Memang dah dalam jalan yang lurus. Dan dia bertikai, kenapa kalau dah Nabi Muhammad dalam jalan yang lurus, kenapa dalam solat Nabi minta lagi kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim? Sebab dalam Bible kata apa? Nabi Isa ni dah lurus. Jadi Nabi Isa tak pernah minta dah kepada Allah. Itu jalan Nabi minta. Allah kata dalam Al-Quran dah lurus dah. Tengah solat Nabi minta lagi. Itu betul. Hidayah yang kata ihdinas siratal mustaqim ni bimbing, itu petunjuk, hidayah. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Yang ni kata teruskanlah. Suruh Allah dibimbing kita juga. Walaupun kita ni dah berada jalan yang lurus dah. Jangan kita bagi terpelecok. Jangan bagi kona-kona lah. Terus saja sampai ke syurga tu. Jadi bukan kata ketika kita solat itu saja. Kita minta petunjuk daripada Allah ini, hidayah daripada Allah ini, dalam segi segenap seluruh kehidupan kita. Kita buat keputusan, kita minta petunjuk daripada Allah. Kan kita manusia ni ada permintaan, ada hajatnya, minta, ada masalahnya, minta ditunjuk. Buat decision yang betul. Kan orang lelaki ni decision maker. So, ihdinas siratal mustaqim ni juga di luar solat itu kita minta bantuan daripada Allah supaya
tunjuk kita jalan yang lurus. Tu. Bukan kata dalam solat saja, di luar kehidupan dalam solat itu, bermuamalatnya, berekonominya lurus saja, tak ada gelong-gelong, tak ada tentu kau, tak ada. Dalam hidup ni lurus, jadi orang lurus, tak ada nak condemn orang ke, ada. Kita sebagai ketua rumah tangga pun kena ada satu sifat yang firm, buat sifat decision maker, king maker. Kita dalam rumah sebagai seorang suami, pemimpin. Kan Allah dah kata dalam Al-Quran, Allah kata apa? Ar-rijalu qawmun 'ala nisa. Orang lelaki ni adalah pemimpin dalam bagi wanita. So isteri kita ni kadang-kadang dia boring dengar. Kalau dia tanya suami dia, abang malam ni kita nak makan apa? Alah, buatlah apa-apa pun, dia boring. Dia kata tak ada pegangan suami dia. Nak minum apa bang? Alah, kau buat je lah, kau buat. Petang nak makan apa bang? Alah, cakap kodok pun dia lah, buatlah bang. Dia tak mau dengar tu. Tak, dia tanya lah isteri kita. Dia tanya. Dia tak. Abang makan apa tengah hari kita bang? Buatlah sampai petai kan. Walaupun petai tak, dia haram beli petai atau tidak. Saja nak dapat jawapan yang firm tu. Tu. Abang cuti ni kita nak pergi ke mana bang? Kita pergi Langkawi okey tak? Dia pun tak ada ni. Husband dia pun tak ada lagi dalam kepala ni. Langkawi nanti saya abang fikir. Langkawi okey. Tu dia tak macam tu. Tu yang kata rijal, orang lelaki, pemimpin. Itu yang di Siratal Mustaqim tu. Dia ada relate tu kehidupan kita ni dengan apa juga ibadah. Dia relate di dalam kita melakukan ibadah ataupun di luar. Semuanya ibadah. Yang kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah cipta jin dan manusia mengabdikan diri kepada aku ataupun beribadat kepada aku. Ibadat ni luas. Bukan sekadar menunaikan kefarduan dia, itu juga ibadat. Apa juga pelakon di luar kerja-kerja itu juga ibadat. Tu. Yang ketiganya, yang kedua tadi, kita minta ampun. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kita minta ampun kepada Allah, minta ampun daripada segala dosa yang kita dah lakukan ke, yang kita sedang lakukan ke, ataupun yang kita belum lakukan. Minta ampun dulu. Kita boleh advance dengan Allah ni. Tu. Kalau dalam term kontraktor ni dia boleh apa? Dia boleh upfront dulu. Kena upfront tu yang penting tu. Banyak yang berlaku ada di politik ni upfront dulu. Nak mengundi, token-token dia bagi upfront dulu. Dia angkat lah ni 200,000. Dia menang besok dia siap. Dia tak beritahu lah macam tu. Tapi bila dia bagi, dia momen dia bagi tu, aku tunggulah. Itu yang berebut kuasa tu sebab tu lah. Tu. Yang hang tak boleh jadi MB, aku nak jadi MB. Allah. Yang kau dah jadi MB, orang kata satu term sudahlah, masuk second term kau turun lah. Tak mau juga. Tak mau. Idle. Ahli ekonomi dengan politician lain. Cukup dia. Allah tak bagi dia selari. Dia either one. Tu. You can be a good MB, you good corporate, you can be a good politician. Tak boleh nak gabung sekali. Kalau gabung sekali, dia akan jadi macam apa? Tu yang dah terasuah ni, rasuah tak nak. Cukuplah sepenggal, cukuplah. Sebab kamu menjadi MB bukan dilantik oleh rakyat, dilantik oleh jemaah, adik-adik kau. Tapi dah tak berlaku macam tu. Tu yang jadi kecoh. Sebab apa? Sebab ahli ekonomi ni dia buat, dia develop, dia cari duit, dikumpul banyak-banyak. Dia suka tengok amount yang banyak. Sedangkan politik ni tuan-tuan nak kena ada duit baru boleh berjalan. Orang yang menyokong kau ni kau kena tolong. Kalau tidak kau sokongan tak ada, kau pergi tolong orang lain buat apa? Apa yang kau malas sangat pergi cari? Malas nak cari. Kontraktor baru ni cari yang lama-lama, yang sedia ada. Itu yang jadi macam-macam tu. Sampah jadi macam tu. Tak maaf nak cakap lah tuan-tuan. Dia bergelojak lah tuan-tuan. Allahu Akbar.
Tu. Jangan kita ayam terlepas tangan bau tai. Sebagai seorang politik ni dia nak kena ada duit baru boleh bergerak. Sebab apa? Kita ada orang bawah kita yang menyokong kita. Orang yang menyokong kita itulah yang kita nak tolong pun. Mereka memerlukan bantuan. Rakyat perlu bantuan. Tak duit segera. Kau tahan. Dulu masa mula-mula dulu kau janji kau nak adakan, kau nak lantik special orang untuk penasihat, tapi until now kau tak lantik pun. Kau gunakan orang kau nak bertemu dengan kau tu tak boleh. Kena jumpa orang second hand kau. Nak jumpa kau tu tak boleh. Sebab apa? Dia tak mau jumpa. Dia punya prinsip tak mau jumpa. YB ni tak mau. Dia kata YB ni kalau jumpa pun tak duit. Tu masalah dia. So you have to step down. Politik ni dia nak kena pro lah, professional. Jangan jumpa. Yang tak sepatutnya buat kenyataan Allah atau macam tu. Yang ketiga dia minta ampun. Banyak-banyak kita ni tak ada dosa pun kita minta ampun. Siapa yang tak pernah melakukan dosa? Hari-hari kita melakukan dosa. Tu dosa-dosa kecil lah. Dosa besar tu tak ada lah. Kita pun tak menyebab lah. Itu sebab bila orang non-Muslim dia tanya, kenapa orang Islam yang tak solat, yang jahil murakab, mati dijanjikan syurga? Orang yang non-Muslim ini baik, mati masuk neraka. Sebab apa? Masuk neraka tu sampai bila? Selama-lamanya pula tu. Itu yang dia tak boleh terima. Takkan aku hidup 50 tahun, aku mati masuk neraka selama-lamanya? It's not fair. Orang Islam ni hidup 50 tahun dah Islam, solat tak pernah, mati Allah masuk syurga je. Dia kata tak fair. Allah zalim, dia kata. Tu Allah zalim. Senang saja nak tolak dia. Allah dah kata dah siapa syirik kepada aku mati masuk neraka. Tu contohnya. Kalau kau Islam, itu sebabnya ada at the end of the day, setengah-setengah ni dah umur 75 tahun, 70 tahun, dia dapat hidayah masuk Islam. The moment dia masuk Islam, besoknya dia mati. Masuk syurga dia. Kan untung dia. Tentu dia tak kira untung pula. Tu Allah dah kata dah, jangan kamu syirik kepada aku. Syirik kepada aku, kamu mati masuk neraka. Orang Islam ni, walaupun dia tak solat, dia tak apa, janji dia tak syirik kepada Allah. Mati at last dia masuk syurga juga. Sebab Nabi dah kata, orang Islam yang ada iman dalam hati dia sebesar zarah, akan aku beri syafaat masuk syurga. Nabi kata. Bukan doktor yang kata, Nabi. Tu. Maka nak buat macam mana? Tu untung kita, Allah pilih dah kita jadi Islam. Tu. Tapi sebelum masuk syurga tu kenalah berbuih dulu, berbuih tetap berbuih sebenarnya. Jadi kita ni untung, tuan-tuan. Nabi pun kita tak pernah tengok, kita pun tak hidup sezaman dengan Nabi. Mati-mati boleh juga Nabi bagi syafaat. Ni orang yang kenal Nabi dah. Wakil walak Nabi juga. Siapa dia? Abu Lahab dengan isterinya. Tu Ummu Aiman ni, isteri Abu Lahab. Sama-sama masuk neraka. Isterinya juga dikisahkan. Sampai Allah rakam dalam ayat apa? Tabbat yada Abi Lahab. Neraka yang apinya bersifat lahap, melahap Abu Lahab tu. Tak kenal dengan Nabi? Kenal. Tapi dah juga tak mau terima Nabi tu. Dan isterinya pula mengganggu kerja-kerja dakwah Nabi ni. Mengganggu kerja-kerja dakwah Nabi ni. Hari-hari kerja dia bangun pagi, dalam kepala dia fikir, banyak aku nak pergi cari duri mana nak bubuh atas jalan. Jalan yang mana Nabi duduk lalu tu. Hari-hari kerja dia macam tu ya. Tuan-tuan pun dah tahu lah. Ada satu kisah di mana dia punya nak hinayah, nak bunuh Nabi. Satu hari dia jumpa Nabi Muhammad, dia kata ada hujung kampung tu, ada makcik tua dah nak jumpa kau di rumah dia. Kau pergilah. Nabi ni kan orang betul. Padahal di sebalik pintu rumah orang tua tu dia korek lubang lah. Bubuh dengan duri, dengan macam-macam nak bagi. Nabi buka pintu, masuk, pak, jatuh mati tu.
Macam tu. Punya nak inayah, punya nak menyekat orang nak menyebarkan agama Islam ni, tak mau dengar. Hang tak mau dengar, sudahlah, janganlah tahan-tahan. Ini hang tahan, ustaz masuk hang kacau. Yo, contoh pada dah kalau zaman sekarang. Dulu Muhammad, sekarang nak tutup sini, tutup sana. Allahu Akbar. Tu masalah tu. Jadi maka berjayalah Nabi pun pergi dah satu hari, pergi ketuk pintu rumah tok masjid tu, ketuk 3 kali. Kita kan Islam ni ada adabnya. Kalau kita ketuk pintu bagi salam tu 3 kali saja. Lepas tu ramai balik lah. Bagi salam pun ada juga kaedah dia. Bukan tone yang makin lama makin tinggi, tak, tone dia sama aja. Assalamualaikum. Itu kan. Kita ada setengah tone dia makin lama makin tinggi. Assalamualaikum. Lembut mula-mula. Apa ni tak ada tak. Assalamualaikum. Tak ada. Yang ketiga tu, Assalamualaikum. Tu kita ada. Nabi bagi 3 kali, Nabi tunggu lagi. Nabi tunggu lagi. So Nabi pun berganja pusing kat pintu tu. Lalu Jibril pun datanglah, wahai Muhammad, kamu jangan masuk. Kalau dibuka pintu, kamu jangan masuk. Masuk, kamu akan masuk lubang ni, mati kamu. Tu punya jahatnya. Jadi dikisahkan dan tafsir, Muhammad ni kerja dia apa? Dia ni ratu cantik Mekah. Tu, bini Abu Lahab ni. Orang-orang betul-betul Quraisy ni dulu, bini isteri-isteri mereka diambil daripada yang mana dia telah dianugerahkan sebagai ratu-ratu. Perempuan berlaku macam sekarang juga. Berlaku macam sekarang. Dia duduk, dia div terhormat duduk depan tu. Lalu dia tengok, oh ni bagus ni jalan ni. Jadi berlaku. Belaci dia lah jadikan. Kalau kita tanya tu yang 17 Allah. Berlaku sama aja. Dikisahkan dalam surah Tabat Yada ni, Muhammad ni dia yang memikul kayu untuk nak bakar laki dia dalam api neraka tu. Ya Allah, Rabbi tu. Macam tu. Punya jahat. Maka rupa-rupanya ada sekarang pun ada. Tapi Allah Akbar. Yang ada pun bagus juga. Itu yang ketiga. Yang keempatnya kita minta. Yang kita duduk istirah tu. Rabbi firli warhamni. Itu dalam solat. Kita minta kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta Allah sayang kita, kasih kita, dan kita minta pula orang di sekeliling kita pun kasih akan kita. Dan kita ni juga selalu mengasihi orang. Senang mengasihi, senang rasa kesian dan belas kepada orang. Bila kita tengok Allah, Masya Allah, Fatah ni yang di Gaza tu, Masya Allah, sampai sekarang tak habis-habis. Tu rasa sedih, sayu yang kita nak pergi perang dah. Kita doa je lah, buat sumbangan lah banyak. Macam mana? Tu kan. Yang kelimanya minta dicukupkan rezeki. Kita minta dicukupkan rezeki. Dapat sedikit pun cukup, dapat banyak pun cukup. Dapat sikit pun syukur, dapat banyak pun syukur juga. Tak kira lah. Jadi rezeki yang datang tu cukup. Kan ada jadi macam tuan-tuan dari dia tenang, muka semua tenang. Duit banyak dalam bank lah. Tapi bukan tuan-tuan punya Allah, orang lain punya Allah. Tapi tenang. Ketenangan tu sakinah. Dicukupkan segala rezeki. Yang keenamnya minta diangkat darjat. Darjat itu tuan, orang yang berdarjat, orang yang beriman ni, darjat dia sendiri tak tahu, dia tak tahu darjat dia level mana. Orang akan accept. Orang tengok dia dengan tawaduk, dengan waraknya dia, kita hang ni hebat. Kita tak boleh kata aku darjat tinggi dah. Bukan tapi Ramli itu antara 2 darjat. Ini darjat yang Allah kurniakan. Allah memandang kita pun dengan 1 darjat. Makhluk di langit itu pun memandang kita, Allah tinggi darjat kita. Macam Nabi Muhammad SAW ataupun dengan Yuas Al-Qarni, makhluk di langit itu memandang dia, Masya Allah, darjat yang tinggi. Yang nombor 7-nya minta rezeki yang nampak dan tak nampak rezeki. Rezeki yang nampak tu apa? Yang kita makan. Yang tak nampak tu kita makan tu berkat ke tak berkat?
Kenyang ke tak kenyang kita makan? Kadang-kadang orang makan 3 pinggan tak kenyang lagi. Tu. Sebab apa? Tak ada berkat, Allah tak bagi, rasa kenyang. Kalau kita pergi tanya, kita makan kenyang, makan. Inilah satu penyakit yang doktor tak boleh nak ubat. Kita pergi report ke doktor, saya ada satu masalah, saya makan selalu kenyang. Apa mau buat? Doktor pun pening. Doktor kata kau balik itu lah, balik. Kau jangan tanya aku. Itu nikmat itu, nikmat. Makan puasa kenyang, Allah. Minum ni rasa, lepas ketekak yang sedap. Yang ke-8 minta sehat. Hidup biar sehat. Tu kata hidup ni biar sehat. Jangan kita mati dalam masa kita sakit. Minta kepada Allah, mati pun dalam keadaan sehat. Tu. Janganlah disebabkan mati ni sebab apa? Dia mati sebab apa? Allah sakit, teruk sangat dah. Orang ada 3 rangkaiannya, dia sampai 5. Tu. Kamera ni biru semua dah lah. Tu. Minta sihat kepada Allah. Bila nak minta tu? Masa sekarang ni, masa kita tengah segar-bugar ni, minta dikekalkan kesihatan kita. Salah satu cara nak kekalkan kesihatan macam mana? Tabung lalu, bubuh duit. Tu. Kebetulan nak tabung nampak kan. Salah satu daripada nak kekalkan kesihatan. Dipermudahkan hidup di dunia, perjalanan ke kubur, di dalam kubur, masa kita berimpun di padang mahsyar. Allah Akbar. Sebab apa? Sebab kita mati ni, macam kita kata tadi lah, mati ni tuan bukan sebab kita sakit dah. Bukan kita nak mati ni sebab kita sakit dulu pun mati dah. Allah kata tempoh hidup kau dah habis, nyawa kau dah habis dah. Aku bagi kau 70 tahun ni habis. Aku bagi kau 60 tahun ni habis. Sebab tempoh dah habis, maka mati kita. Itu sebab yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. 63 tahun habis dia dah tempoh, mati, wafat. Walhal kalau Nabi minta, ya Allah jangan panjangkan lagi, boleh, Allah boleh bagi. Sebab Allah hantar Israel, Allah tanya, Allah bagi tahu Israel apa? Kau tanya Nabi Muhammad tu, dia ready ke belum? Kalau Allah hantar Israel tanya kita, Syekh kau ready ke belum? Belum lagi lah. Kita belum, kita jawab. Sikit lagi dia kata, sikit lagi. Apa yang sikit tak tahu. Mari lagi sekali. Belum lagi. Sampai lalai Israel tanya, hang ni betul-betul bila nak mati ni? Tu kalau Allah tak bagi tempoh. Yang ke-9-nya selawat. Siapa yang berselawat akan diberi keselamatan. Selawat ketika mana? Kita duduk tayat akhir itu. Tayat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tu untungnya kita ni. Mana kata 17 kali, mana kata sampai semalam tu kita selawatnya, tak membesarkan Allahnya, minta ampunnya, minta kasih sayang, minta darjat, semua kita dah minta komplit solat. Yang ke-10-nya syahadah dan salam. Syahadah. Every time kita syahadah tu kita memperbaharui syahadah kita, memperbaharui syahadah. Maka kita jadi orang yang baru. Macam orang yang non-Muslim lah, bila dia masuk Islam 65 tahun dia non-Muslim, masuk Islam at the age of 66, mati dia. Masuk siang Islam, malam mati. Tak mana dia? Surga dia. Sebab apa? Dia dah baru, jadi orang yang baru, seperti bayi yang baru lahir. Macam kita, tu kita ada peluang nak khusyuk dalam solat tu macam ni. Masa tahu masa duduk tadi ni meraup, Allah mari. Sebab apa? Solat kita ni bila hilang barang tuan-tuan, kau nak jumpa balik solat je. Tu. Kat mana kunci kereta tu? Ambil semayang. Allahu Akbar. Dah tepi laci tu. Ada dah. Punya setan kacau. Siapa tengok macam isteri kita kan hilang, subang apa, kita boleh kata yang pergi semayang, solat 2 rakaat, solat sunat mutlak. Dia pun tanya, dah jumpa dah bang, feedback puasa solat. Maka syahadah, kita memperbarui syahadah dan salam itu Allah Akbar. Sayangilah solat.
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semuanya solat ini mencegah fahsya dan munkar, keji dan munkar. Kalau until now kita dah solat lama dah, tak boleh juga. Kita dah buat juga fahsya. Kita duk pilih juga orang yang tak tentu halal, tak kenal solat kita, ada yang tak kenal. Something is wrong somewhere. Cari balik. Dan yang seterusnya, dalam amalan ini dia ada disiplin, dia ada 7 disiplin. Dia ada 7 disiplin. Dia relate juga dengan yang apa yang tajuk yang kita nak baca ni. Dia ada 7 disiplin amalan ini. 1, perkara yang wajib kena buat betul-betul. Perkara yang wajib dalam amalan kita ni, benda yang perkara yang wajib. Contoh dia apa? Solat. Solat itu wajib, kita kena buat betul ya. Cari belajar ilmu, cari ilmu untuk nak solat. Bagaimana nak mendapat solat yang khusyuk, kena buat betul. Contohnya solatnya, puasa dalam bulan Ramadannya, zakatnya kita kena tahu berapa banyak kita nak keluarkan. Jangan main fakuk macam tu saja. Haji juga kita nak kena tahu. Kalau dah ada kemampuan, macam mana kita nak dapat haji yang mabrur tu, benda yang wajib. Kepada isteri taat kepada suami, wajib taat kepada suami. Tu suami jebon macam mana pun tahan. Tu siapa suruh cari yang jebon? Cari yang alim-alim, tahan aja lah. Tu kalau tak tahan, break loose kan. Itu sebab dalam kehidupan rumah tangga ni, bila bercerai saja, bukan kata tak elok dah, jodoh kita di situ saja. Allah akan pertemukan jodoh kita dengan yang lain. Tu je. Yang paling cepat dapat jodoh sang suami lah, teks suami cepat dapat. Isteri dia pelan-pelan sikit. Taat kepada suami itu, isteri. Dan suami yang kena taat kepada, wajib taat kepada Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Yang keduanya, disiplin yang kedua, perkara yang sunat hendaklah selalu dilaksanakan. Dan jangan diabaikan. Sebab sunat-sunat ni, perkara-perkara sunat ni, contohnya solat-solat sunat, perkara-perkara yang sunat, bukan sunat tu, sunat lain. Dia akan menyokong, membantu tu memperbaiki apa yang bincang-bincang dalam ibadat wajib kita itu sunat. Apa juga yang berbentuk sunat. Contohnya solat sunat, zikirnya, zikir, tasbih, tahmid, apa semua tu. Dan yang ketiganya, perkara yang haram tinggal betul-betul. Yang haram tinggal. Wal haram mubainun, yang haram, yang wa halal mubainun. Halal itu sah. Yang haram itu juga sah. Yang haram kita jangan makan, jangan minum lah. Kita dah tahu orang yang haram tu apa? Barang-barang apa? Bangkai-bangkainya, yang khinzir ni tak boleh makan, jangan makan. Apa juga yang haram, riba ni haram, jangan buat. Tapi itulah dalam masyarakat global ni, dalam istilah korporat ni, kalau dalam urusan bank ni, dia tak panggil halal haram tak. Usul-usul skim halal haram ni, dia akan panggil apa? Tidak patuh syariah. Bagi sedap sikit. Bila dengar tu tak patuh syariah, ni okey ni kot, tak haram kot. Sebenarnya haram. Sengaja dibuat kalimah yang sebegitu supaya menjadi canggih sikit. Dengar, tak patuh syariah, kot, haram jadi dia. Kata cerita apa? Menyakiti hati orang juga haram. Syirik itu telah. Syirik kepada Allah itu haram. Itu sebab orang non-Muslim ini mati dia masuk neraka. Itu sebab non-Muslim dia tak boleh pergi Mekah dan Madinah. Dia tak boleh pergi unless or otherwise dia syahadah, then dia boleh masuk. Selagi dia tak dapat visa tu, yang nama syahadah itu, tak boleh masuk. Kalau dia nak pergi, syahadah tu. Tak senang. Kalau dia tanya aku nak masuk, aku pergi syahadah. So,
menyakiti hati orang, fitnah orang dan adu domba. Itu perkara yang haram, kena tinggal betul-betul. Maka yang seterusnya, yang keempat, perkara yang makruh, hendaklah dihindarkan. Contohnya, benda-benda yang makruh lah. Benda-benda yang makruh. Semua orang kan dia tak makan bawang, petai pun dia tak makan. Tapi kadang-kadang petai ni sebenarnya dia ubat penyakit tu sebenarnya. Ubat penyakit. Itu sebab orang tua kita dulu, tok-tok kita dulu umurnya panjang, sehat badan dia. Kita sekarang Allah umur baru 50, 40. Bila dia bangun daripada sujud tu, Allah bunyi kruk 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 kruk. Bunyi macam-macam bentuk ni. Arthritis. Sebab apa? Kebanjiran kedai-kedai tom yum ni. Allahu Akbar. Dulu tok kita mana makan tom yum? Kita pantang lepas sikit tom yum. Tom yum ni dia bubuh. Dia bubuhnya Ajinomoto semangkuk pun. Dia sedap tu. Tu. Tu yang reput lutut ni, Allahu Akbar. Tak mahu yang cakap ni pun. Reput lutut ni. Jadi benda-benda yang makruh hindarkanlah. Dan yang kelimanya, perkara-perkara yang berlaku lebih diutamakan. Perkara-perkara yang berlaku lebih diutamakan. Apa dimasukkannya? Contohnya kita tengah belajar ilmu. Ni belajar ilmu ni kan wajib. Tiba-tiba ada satu jenazah nak datang. Jenazah ni selalu ke? Ya, kadang-kadang je. Kita kena uruskan tu dulu. Tu keutamaan. Daripada segi sudut keutamaan dia. Sama juga dengan kalau kita tengah mengaji, tengah tadarus. Tadarus ni kan banyak pahalanya. Tiba-tiba datang orang, ada tetamu datang. Kita kena layan tetamu tu. Tetamu bukan datang selalu. Kita kena layan dia dulu. Tinggal dulu ni. Ini Quran ni kita boleh baca selalu dah. Yang tetamu ni kita kena tu melayan tetamu. Sebab kita nak melayan tetamu tu dah sampai sekarang ni tak habis-habis lagi puasa 6. Tu. Puasa elok dah sampai pukul 11. Member ajak je. Minum ah. Puasa. Apa puasa besok boleh habis. Dah sampai ke hujung bulan. Tak habis bulan dah. Tak buat juga. Tapi bukanlah kita di sini, kita tempat lain. Yang keenamnya, amalan yang mendatangkan banyak manfaat diutamakan. Tuh, amalan yang mendatangkan manfaat. Katalah kita tengah belajar-belajar di siang hari boleh turun. Ada satu orang minta tolong. Dulu nak alih ni kan alih. Ataupun kita tengah belajar itu, dengan aksiden, lori masuk longkang. Kita tak boleh turun lagi. Kena pergi entertain tu dulu. Tu. Kita perempuannya kena angkat lori tu. Rasa driver tu kan. Sebab apa tak berhati-hati di jalan raya. Bila 14 ni tuan, adalah satu tempat tak payah saya cerita. Mungkin tuan pun pernah dengar. Dia ni memang taiko kampung. Asyik aksiden kat kampung dia. Dia bukan nak pergi tolong. Dia cari driver tu, dia letak. Selalu macam tu. Kenderaan tu jatuh dalam longkang, dia buka tengok, boom, dia bagi. Boom. Lalu dia pergi umrah. Tawaf pusingan ketiga. Dia kata satu belalang sudah hinggap ni, boom, bengkok, sebelah bengkok. Tu. Dia duduk, dia ingat. Ni bahana yang bunuh balon orang pun. Nasib baik dia ingat. Tentunya yang main-main. Balon di sana kena. Sampai kena hidup lagi. Allah balik juga. Dan sekarang tuan-tuan, Allah cash saja Allah bagi. Cash saja. Kita tengoklah benar-benar banyak orang berlaku. Yang ketujuhnya, yang terakhirnya, jika tiada pilihan, katalah kita naik kapal terbang pun crash land. Tak meletup lah, tak kena tembok lah. Kita naik. Lalu orang nak umrah pun takut lah naik kapal terbang. Dia sure nak buat kapal layang balik. Takut meletup. Kita pun naik lah kapal terbang. Engine fail, jatuh dalam hutan.
Dah habis duduk seminggu semua, makanan pun habis. Apa kita nak makan pun tak ada lah. Tu. Jika tiada pilihan, pilihlah mudarat yang lebih ringan. Kalau dia tengok babi hutan dia banyak, yang lain tak ada lah. Arnab pun tak lalu, rimau pun tak lalu. Nampak babi hutan, makan je lah. Tapi jangan makan sampai kenyang macam tu. Tu. Jangan simpan pula, sebenarnya simpan. Makan untuk sehari tu, untuk survive 3 hari pula. Selalunya pesawat ni dia ada makanan. Dia dipanggil GSP. Dia setiap kapal terbang ni dia ada jaga survival pack. Dia ada makanan boleh sustain 7 hari. Dan dia ada coklat, dia minta makan tu boleh sustain 3 hari coklat kita makan. Kita kemam dia. Semua cukup lah. Kalau jatuh ni tak heran lah tuan, takkan mati ni lah. Kecuali kena bom lah, kena tembak mati lah. Tu. Tetapi bila dah mati tuan, kan keadaan mayat ni kita tak boleh nak exploit, tak boleh nak dedahkan bagaimana keadaan mereka tu. Cebisan-cebisan isi-isi ni kita tak boleh lah cerita dalam TV. Dah ni cerita kita menjumpa cebisan ni, cebisan tu. Jadi pihak-pihak waris dia dengar Allah Akbar tu. Kita tak boleh nak cerita. Itu kata adab. Manusia ni dia penuh adab. Maka yang berlaku baru-baru ni tuan-tuan, bila berlakunya Commonwealth, Darren apa kalah tu. Bila kalah, tuan-tuan dengar apa dia punya naik presiden MOU kata. Datuk Yusof Pembuk kata apa? Tu, profesional ke tak profesional itu? Dia kata saya pasal macam nak penampak Darren Liu. Dah ilaha illallah. Tapi tak tunjuk balik. Tu ulang balik. Tak mengamuk Cina semua. Saya pasal macam nak penampak. Dia punya dah ilaha. Engkau duduk di situ lama lah. Sebenarnya engkau tu kena turun. Baru Malaysia boleh menang. Allah Akbar. Punya tak perlu dia ikut suka, dia nak kasar. Maka kita tidak ada pilihan, makalah mudarat yang paling kecil, sikit-sikit. Kalau ada di antara babi dengan ulang, makanlah ulang. Itu sebab tentera komando ni dia suruh makan ulang. Ulang makan, katak makan, kucing hutan makan, bewok makan. Dulu lah, sekolah dulu. Sekarang ni dah mau makan dalam ni, makan Maggi. Dia lembek lah. Itu yang bila raya tu menangis. Saya tak dapat balik raya, menangis. Dulu sekolah juga. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, baru dah nak masuk tajuk pun. Hadis yang ke-32. Al-hadis tsani was-salasun. Hadis yang ke-32. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadis ini tuan-tuan berkisar kepada apa? Kepada jangan melakukan kemudaratan. Jangan mudaratkan diri sendiri dan jangan kamu mudaratkan diri orang. Wala tulqu bi'aidikum illa tahluka. Jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Mudaratkan diri kamu. Pas tengah orang perah saja minum racun terjun. Tengah orang perah saja isteri tak dapat, minta belang tak dapat, minum kloro. Ada satu tempat isteri dia minum kloro, minta belang tak dapat, kloro dia minumnya. Ini seronok. Muntah hijau dia. Menyesal aku minum kloro. Minum racun yang bagus. Memudaratkan diri. Dan kita pula tak boleh. Dan itu sebab kita ni nak minta mati pun tak boleh. Kalau kena ujian banyak-banyak, ya Allah tunggu bagilah aku mati, aku ni Allah. Tak boleh. Unless or otherwise, kita ni sakit teruk dah. Kita tengok orang tengok kita ni, kita boleh mahu azabnya. Ya Allah, tu barulah boleh minta. Ya Allah tunggu andai kata hidup dia ni akan menjadi bertambah baik, banyak lagi. Kau duduk dalam keadaan macam ni, Allah, kalau dah sampai ajar, tak boleh. Tak boleh. Saja-saja Allah perang. Tu yang dia buat tattoo tu mudaratkan diri tu, tattoo
pakai subang tu, kan lelaki mana boleh pakai subang? Tak pakai subang. Itu. Besok bila nak hilang tattoo tu, Allah Akbar tu nak kena siap kulit. Kan? Nak kena tampal kulit. Kamu dorakkan diri tu. Islam dah ajak dah supaya kita jangan mencampurkan diri kita dalam kemudaratan. Perkara yang mengenai larangan kemudaratan atau kesusahan, tidak ada kemudaratan kepada diri sendiri. Hadis tersebut menerangkan kemudaratan atau kesusahan yang dilarang. Rasulullah tidak menyebutkannya secara huraian. Cukuplah kiranya dikatakan bahawa tidak ada kemudaratan dan